Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, khabar semua? Alhamdulillah, semoga semua berada dalam keadaan baik dan sihat walafiat. Baiklah, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar mata pelajaran jenayat pelajaran ketiga iaitu had liwat. Siapa pernah dengar tentang liwat? Okey, tak ramai yang dengar, betul? Tak pernah dengar? Okey, kita belajar hari ini. Pengertian liwat. Liwat adalah persetubuhan yang dilakukan dengan memasukkan zakar. Ini zakar ni kemaluan lelaki atau kadar hashfahnya ke dalam dubur. Dubur ni adalah lubang buntut. Maaf saya terpaksa terangkan. Ini perkara sebenar. Ini cerita. Dubur lelaki ini homoseksual. Atau dubur perempuan yang bukan isterinya. Ingat yang bukan isterinya. Okey, saya terangkan sekali. Sedang kata gini. Selalu kalau orang normal dia akan melakukan sesuatu persetubuhan tu melalui hadapan. Okey, tapi kalau tak normal ni iaitu homoseksual, dia melakukan sesuatu tu, okey, macam contoh kat sini, memasukkan zakar lelaki ke dalam dubur lelaki. Contoh macam tu, ataupun ke dalam dubur perempuan yang bukan isteri dia, itu dinamakan liwat. Okey, ingat tengok pada info. Yang pertama, liwat merupakan perbuatan terkutuk yang dilaknat oleh Allah seperti berlaku pada zaman Nabi Lut. Okey, zaman Nabi Lut, awak kena tahu kaum tu dinamakan, saya ceritakan je lah. Okey, kaum tu dinamakan kaum Sodom. Kaum Sodom ni adalah kaum yang pertama melakukan homoseksual ni. Dia melakukan homoseksual ni. Okey. Lepas tu Allah hukuman yang Allah berikan kepada mereka adalah menurunkan hujan batu dari tanah yang terbakar dan diterbalikkan bumi Sodom. Kota Sodom tu, tempat tu, Sodom tu, tempat Nabi Lut tu, okey, diterbalikkan kerana berlakunya homoseksual. Baiklah, saya teruskan. Ini merupakan firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 165 hingga 166. Artinya, patutkah kamu melakukan hubungan jenis dengan lelaki dari kalangan manusia dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan oleh Tuhan kamu untuk kamu melakukan hubungan yang halal dari badan isteri-isteri kamu? Kamu orang-orang yang bersalah. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas keinginan kebanyakan haiwan. Baiklah, saya terangkan. Hukum liwat terbahagi kepada dua. Yang meliwat, okey, akan digelar sebagai fa'il. Okey, yang kena liwat akan digelar sebagai maf'ulun bih. Okey. Bagi muhsan. Muhsan ni apa? Pandai. Saya dah dengar. Muhsan ni yang dah kahwin. Yang dah kahwin ni kalau dia buat liwat, kena rejam sampai mati. Ingat, kena rejam sampai mati. Muhsan je kena rejam sampai mati. Yang kedua, ghairu muhsan. Okay, kena sebat 100 kali dan dibuang daerah dengan kadar 2 marhalah selama setahun. Okay, yang belum kahwin tapi dia buat liwat juga. Okay, ni yang dia yang meliwat tahu orang. Okay, dia kena sebat 100 kali dan dia kena buang daerah dengan kadar 2 marhalah selama setahun. Contoh, okay, yang meliwat tapi dia tak kahwin. Dia belum kahwin maksudnya. Dia duduk batu pahat. Okey, maka hukuman tadi dia kena 100 kali sebatan dan okey, kalau dia duduk batu pahat, dia kena buang daerah dekat Johor Bahru contohnya selama setahun. Okey. Yang kena liwat digelar maf'ulun bih. Okey. Muhsan ni dah kahwin ke atau ghairu muhsan belum kahwin ke, dibuang daerah selama setahun. Kena buang daerah juga. Baiklah, seterusnya. Pelaksanaan hukuman orang yang melakukan liwat.
pertama. Okay, orang yang melakukan liwat. Okay, ingat ni, dia kisahnya kat sini. Okay. Pertama, ni bagi dia kahwin tau. Rejam sampai mati. Yang kedua, pancung dengan pedang. Boleh juga runtuhkan dinding rumah ke atasnya. Yang keempat, campak dari atas bukit, gunung atau dari tempat tinggi. Conclusionnya boleh menyebabkan kematian. Baiklah. Pelaksanaan hukuman bagi yang kena liwat. Ni orang yang kena liwat. Pertama, sebat dan buang daerah selama setahun. Okey. Apa pula hukum suami meliwat isteri? Apa hukumnya? Tadi kan kita belajar, liwat ni adalah perkara dia memasukkan sesuatu tu. Tengok pada poin pertama tadi. Ingat atau dubur perempuan yang bukan isteri. Tadi cakap bukan isteri kan? Okey. Okey, sekarang kita belajar tentang hukum suami meliwat isteri. Dia liwat isteri dia. Okay, saya bacakan. Suami yang melakukan liwat terhadap isteri atau hamba perempuan tidak dikenakan had. Maksudnya dia takkan dibunuh. Tetapi diharamkan dan berdosa. Perkara tu diharamkan dan berdosa. Tengok pada merah ni. Dikenakan ta'zir sekiranya perbuatan itu berulang kali. Dia meliwat isterinya berkali-kali. Okey, maka dia boleh kena hukuman ta'zir. Apa itu ta'zir? Saya terangkan balik. Apa itu ta'zir? Ta'zir ni adalah contohnya kena sebat. Suaminya boleh kena penjara, boleh kena denda ataupun boleh kena ancaman. Baiklah. Seterusnya. Persetubuhan dengan binatang. Cikgu, ada ke orang bersetubuh dengan binatang? Ada. Sebab tu hukum ni ada. Okey. Persetubuhan dengan binatang. Bersetubuh dengan binatang adalah haram, lagi berdosa dan hukumnya adalah seperti berikut. Okey. Saya akan menjelaskan 3 pendapat. Yang pertama, pendapat pertama. Okey, tengok pada pendapat pertama. Hukumnya sama seperti hukum zina, iaitu direjam sampai mati bagi orang yang muhsan. Ini dah kahwin. Dia buat persetubuhan dengan binatang, maka dia kena rejam sampai mati. Atau disebat 100 kali bagi orang yang ghairu muhsan. Bagi yang belum kahwin tapi dia meliwat binatang. Dia buat persetubuhan dengan binatang. Okey. Maka dia akan kena hukuman sebatan sebanyak 100 kali. Okey, pendapat pertama Pendapat kedua. Wajib dibunuh sama ada yang muhsan, yang dah kahwin ke, atau ghairu muhsan. Okey. Okey, maksudnya kedua-duanya kena bunuh. Maksudnya pelaku ataupun yang kena liwat tu ataupun kena setubuh tu, kena jenayah tu, maka kena bunuh. Okey, tengok pada pendapat ni. Binatang itu juga dibunuh sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadisnya. Man ata bahimata faqtuluhu waqtuluha ma'ahu. Riwayat Hakim. Artinya, sesiapa yang mendatangi binatang, iaitu menyetubuhi, maka hendaklah kamu membunuhnya dan membunuh binatang itu bersamanya. Bermakna kedua-duanya kena bunuh. Okey, saya ingatkan lagi sekali. Pendapat pertama tadi, dia sama seperti hukum zina. Kalau dia muhsan, okey, dah kahwin, dia kena rejam sampai mati. Kalau dia belum kahwin, dia kena sebat 100 kali. Okey, pendapat kedua kata kedua-duanya kena bunuh. Orang yang meliwat tu kena bunuh. Haiwan yang diliwat pun kena bunuh. Baiklah, pendapat ketiga. Ta'zir sahaja mengikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'zir tu tadilah. Kena sebat ke, penjara boleh, denda boleh, ancaman pun boleh. Saya bacakan hadis. Laisa 'alal ladzi ya'til bahimata haddun. Riwayat Nasa'i. Artinya,
tidak dikenakan had ke atas orang yang mendatangi binatang. Tak kena had, tapi kena ta'zir. Pendapat ketiga. Okey, kita akan belajar yang terakhir. Poin yang terakhir adalah hukum mubasyarah dengan ajnabiyah. Sebelum kita belajar apa itu hukum mubasyarah, okey, kita pergi pada info. Mubasyarah ni adalah bergaul dengan perempuan selain farasnya. Ajnabiyah ni apa? Perempuan yang halal dinikahi. Faraj tu apa? Kemaluan hadapan perempuan. Okey, saya baca balik. Orang yang mubasyarah. Okey, orang mubasyarah ni bergaul dengan perempuan selain farajnya, dengan perempuan yang ajnabiyah, yang boleh kahwin selain dari farajnya, selain daripada kemaluan perempuan. Seperti dimasukkan zakarnya ke lubang pusat, telinga, mulut adalah pencabulan. Hukumnya adalah ta'zir. Orang tu boleh kena sebat, penjara, denda ataupun ancaman. Baiklah, sampai sini sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua diberi kefahaman yang benar.